Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana anda setia mendengarkan kami di sini di airadio.oum.edu.my. Dan pastinya hari ini hari Jumaat 10 hingga 11 pagi pastinya bertemu dengan Fatin. Dan hari ini adalah satu segmen yang istimewa sempena Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Korban yang akan kita lagi 2 hari lagi untuk merayakannya. Dan pastinya di konti hari ini bertemu dengan Fatin yang Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad itu dimalandikan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hari ini segmen istimewa kita Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Berkenaan dengan korban. Tapi sebelum itu ingin kita kongsikan sedikitlah berkenaan dengan perjumpaan kita yang lepas, iaitu berkenaan dengan rukun-rukun solat. Mungkin ada yang tertinggal Ustaz. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru pelatih, guru-guru dan pendengar sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi ini dalam ruangan radio ini. Jadi sebelum kita bincang tajuk baru hari ini, kita nak kostan sikitlah tentang apa yang kita bincang pada minggu lepas ya. Kita sedang membincangkan perkara-perkara yang ada dalam modul apa nama tu? ABSB 3103 Fiqh Ibadat. Ya. Jadi yang kita bincang dulu tentang rukun-rukun solat. Jadi kita tahu rukun solat ni orang Melayu panggil rukun 13. Sebab dia ada 13 panggil rukun 13. Jadi rukun ni maknanya sesuatu yang kita kena buat. Kalau tak buat, solat tu tak sah. Bezanya rukun dengan syarat. Syarat di luar ibadat, rukun dalam ibadat. Kalau rukun solat, rukun tu dah solat dah. Misalnya rokok, solat tu, sujud solat tu. Jadi rokok tu rukun, sujud tu rukun, takbiratul ihram tu rukun. Ini rukun-rukun ni dia dalam solat tu sendiri. Jadi kita dah bincang ketiga 13 kali. Cuma yang kita bincang itu kita beri tumpuan tentang apa nama? Tentang kalau kita salah melakukan rukun ni menyebabkan solat tu tak sah, tu terbatal. Kalau tengah solat tu batal. Kalau belum solat dia tak sah. Di tengah solat. Contohnya sujud. Sujud tu rukun, tapi sujud tu ada syarat. Apa syaratnya? 6 anggota tu kena sentuh, kena terletak atas lantai. Iaitu dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. 7 anggota kan. Jadi 7 anggota tu ialah syarat sah sujud. Sujud tu rukun, 7 anggota ni ialah syaratnya. Itu maknanya rukun tu akan sah. Sembahyang tu akan sah bila rukun tu betul. Kalau tak sah, tak betul. Sama juga dengan baca Fatihah. Baca Fatihah tu rukun, tapi dibaca tak betul, sebut tak betul. Melainkan orang yang tak boleh sebut lah. Macam orang satu bangsa yang tak boleh sebut Allahu Akbar. Kan? Jadi Allah terima lah dia sebab dia tak boleh. Macam mana? Kalau yang boleh tu dia kena sebut yang fasih lah. Itu maknanya rukun yang kita bincang panjang lah itu kan. Jadi boleh rujuk boleh lah dalam kita punya IKAS. Ya. Kalau nak rujuk, boleh sini Ustaz Fatin bagi tahu bagaimana untuk mendapatkan file tu. Boleh download, boleh terus dengar. Pergi saja ke laman kami airadio.oum.edu.my/IKAS. Dan kat situ anda boleh pilih fakulti mana. So kita di bawah fakulti Applied Social Sciences dan kita pilih dalam learning segment. Sebab dia sejam punya segmen dalam learning segment. So kat situ kita pilih saja ABSB 3103 Fiqh Ibadat. Kat situ ada semua dah Fatin download dah. Ya. Okey Ustaz, untuk tajuk kita hari ini berkenaan dengan korban. Ya, hari ni kita akan bincang tentang korban. Sebab apa ni? Sebab kita nak konon sikit lah, sebab musim-musim. Dulu bulan puasa kita cerita pasal puasa. Nak raya puasa ataupun raya Aidilfitri. Kita bercakap tentang apa itu hari raya Aidilfitri. InsyaAllah kita akan menyambut hari kurban 2 hari lagi. Elok kita tahu sikit apakah itu kurban. Itu tajuk yang kita akan bincang ni lah. Okey Ustaz, kita berhenti rasa ketika dan sebentar lagi kita akan sambung apakah yang dimaksudkan dengan korban. Mungkin ramai yang tak tahu kan. Ya. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan mana-mana, kena terus setia mendengarkan segmen di iRadio OUM melintasi minda anda. Tapi sebelum itu kita berhibur dulu dengan Mahir Zain dengan InsyaAllah hanya di iRadio OUM melintasi minda anda. Terima kasih kerana memilih iRadio OUM sebagai teman anda pada pagi Jumaat ini. Dan pastinya masih lagi peluangkan Fatin di sini sehingga jam 11 pagi nanti bersama dengan Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Itu dimalandikan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Dan hari ini kita berkongsi dengan anda berkaitan dengan korban
korban kerana kita akan menyambut Hari Raya Korban beberapa hari lagi. Okey Ustaz, mungkin di luar sana sentiasa kita sebut korban, buat korban dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan korban. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, korban ni bila sebut korban semua orang tahu, orang faham. Korban. Lagu pun ada P.Ramlee nyanyi lagu kan. Berkorban Berkorban apa saja. Jadi berkorban apa saja yang kita boleh korban, kita korbankan. Itu korban dari segi bahasa. Sekarang korban dari segi istilah syarak. Dari segi istilah syarak, korban tu maknanya menyembelih binatang ternakan yang dibenarkan. Menyembelih binatang pada hari tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi binatang korban ni binatang yang tertentu, binatang yang kita pelihara seperti lembu, kambing, kerbau, unta, kibas, ya. Ayam itik tak ada, tak masuk. Ini binatang yang 4 kaki je. 4 kaki saja. 4 kaki, ya. Kucing tak masuk. Jadi menyembelih binatang ini pada hari tertentu tu ialah 4 hari ni. Hari Raya Haji dan 3 hari Tasyrik. 11, 12, 13. Masa ni je menyembelihnya. Tujuannya, yang pertama tujuannya menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala atau kurban. Sebab kurban tu dalam bahasa Arab mana dekat, qaruba tu dekat, kurban tu proses mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi mana bila kita melakukan kurban, niat kita dengan ikhlas, kita beribadat. Bila kita beribadat, mana kita dekat dengan Tuhan. Bila kita beribadat, kita tunaikan perintah Tuhan, kita lakukan apa yang disuruh, tinggalkan yang dilarang, kita ni dekat dengan Tuhan. Jadi antara dekat diri dengan Tuhan ialah kita melakukan kurban. Sebab kurban itu amalan Nabi-Nabi. Itulah istilah kurban. Ataupun konsep sebenarnya kurban itu, yang itu bukan kurban apa saja yang kita bincang tu, itu kurban juga. Baik, ini kurban khusus. Kurban khusus sebab kita milih binatang pada hari ini, 4 hari ini. Yang lain tak ada. Yang lain tu kurban umum. Kita belanja orang makan, kita sedekah kat orang, tolong orang sakit, tolong orang susah. Itu kurban juga. Kurban tenaga, kurban fikiran, kurban wang ringgit, kurban juga. Tetapi tak termasuk dalam kurban khusus ni. Itu pun dapat pahala juga. Ini pun dapat pahala juga. Itu konsep kurban. Kemudian bila kita melakukan kurban ni berdasarkan kepada sabda hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan tidak satu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah daripada perkara lain selain daripada menyembelih binatang untuk kurban. Kerana sungguhnya haiwan yang kita kurban itu pada hari kiamat nanti dia akan datang dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, macam itulah. Jadi sebelum kita sembelih, belum darah dia jatuh ke tanah lagi, pahala dah dapat dah. Ini maknanya kurban tu besar sangat. Sebab tu Nabi dia tiap tahun buat kurban. Kita pun kalau boleh dia tiap tahun kita akan buat kurban. Sebab kurban ni pahalanya besar. Ya, itu masuk kurban yang kita bincang sekarang ni. Jadi apakah hukum kita melakukan ibadat kurban? Hukum ni dalam fiqh dia kata sunat muakkad. Maksud sunat muakkad ni sunat, tetapi yang dituntutlah kurang-kurangnya sekali kita buat kurban dalam semua hidup kita. Kalau siapa yang mampu boleh buat tiap-tiap tahun lah. Sekarang ni kita dapati macam sekarang di negara Malaysia 2-3 syarikat, bukan 2-3, banyak syarikat yang buat kurban di Kemboja. Kemboja dan juga ada yang untuk orang Palestin. Palestin pun ada. Jadi kita boleh buat. Kita boleh buat. Jadi yang penting nanti kita bincang kemudian lah. Bila kita niat kurban tu ada, cuma caranya. Sebab dia ibadat mesti ada peraturan yang kita kena ikut. Kadang-kadang kita tak ikut peraturan, kita kurban, aku nak kurban, macam mana kurban dia pun tak tahu, ya. Jadi kurban ni oleh kerana dia ibadat ni dia ada kaifiat. Dalam bahasa fiqh ada bagi kaifiat. Sembahyang ada kaifiatnya, puasa ada kaifiatnya. Kurban pun ada kaifiatnya. Kaifiatnya caranya lah. Cara betul. Kita melakukan kurban. Biasanya kita nak kurban, kita nak sembelih binatang. Sembelih itu biasalah kita potong bagi dia mati. Tapi ada niat dia, kan. Masa dia hari raya tu masa kita nak buat,
Kita nak buat hari raya tu maknanya selepas Solat. naik matahari hari raya boleh dah. Tapi elok kita buat lepas solat. Lepas solat. Ha. Hari tasyrik sampai bila hari tasyrik? Hari tasyrik tu hari 13. Hari raya tu hari 10. Hari 11, 12, 13. 13 tu sampai waktu bila? Sampai bila? Sampai bila? Sampai petang lah. Petang lah. Ha. Maksudnya sebelum maghrib. jatuh Sebelum maghrib. Ya. Jadi lagi sebelum maghrib hari yang 13 tu masih boleh kita sembelih. Jadi itu ialah dia kata ibadat ni, ibadat kurban ni bermula dari sini sampai sini. Cara dia menyembelih binatang. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Binatang yang disembelih tu ialah binatang ternakan yang berkaki empat yang tertentulah. Tujuan yang baik untuk menjamu orang. Sebab tu orang kurban ni dia kita sembelih, kita kena sedekah kepada orang miskin. Sedekah kepada miskin daging kurban tu. Cuma beza dia, kurban ni kita boleh juga bagi pada orang kaya. Sedekah biasa tak boleh bagi pada orang kaya. Tapi kurban ni boleh, tujuannya nak apa? Mengingati, menarik dia. Tengok ni orang miskin boleh buat kurban, kau tak buat kurban ke? Maksudnya di sebalik tu lah. Jadi kita bagi kat dia, bagi dia rasa. Yang dia kena kurban. Dia pun, kurban ni apa dia ya? Dia nak tahu nanti dia akan masuk lah. Itu maknanya kurban. Jadi oleh kerana dia ibadat yang khusus, jadi kita nak buat kurban ni pun dia kena ada cara dia. Ada cara dia. Masa-masa bila sekarang ni kita nak buat satu daripadanya, sepatutnya lah kalau ikut kurban Nabi, kita kena sembelih sendiri. Kita sendiri? Sendiri. Sembelih sendiri. Kalau kambing boleh lah. Kambing ni seekor ni kurban aku, kita buat bismillahirrahmanirrahim, kita sembelih, kita niat ini kurban aku. Sebab kecil lah kot, kecil. Boleh kita buat sendiri. Macam lembu kerbau dia besar. Jadi satu ekor tu boleh share 7 orang lah. 7 bahagian. 7 bahagian. Siapa nak sembelih? Seorang je sembelih pun. Bukan 7 nak sembelih. Orang lain macam mana? Orang lain kena wakil, kena akad wakil. Tahu tak akad macam mana? Macam akad kita jual beli. Macam akad jual beli, macam akad nikah tu lah. Akad jual beli ya. Kita ajar ni, saya jual ni harga sekian saya beli. Jadi ada akad tu berlaku. Jadi kurban macam tu lah juga. Jadi kita ni yang masuk kurban ni kena pergi jumpa dengan orang sembelih tu, wakil kat dia. Bismillahirrahmanirrahim, aku wakilkan Tuan sembelihkan lembu ni sebagai kurban untuk aku. Jadi orang yang kedua pergi. Maksudnya ada 7 bahagian. Kiranya kita tak sebut tu 7 tu. Sebut kata minta wakil sembelihkan lembu ni je. Aku wakilkan Tuan sembelih lembu ni untuk kurban aku. Yang kedua kata macam tu juga, yang ketiga kata macam tu juga. Jadi barulah dia sembelih ni, dia sebagai wakil. Dia niat di hati, aku sembelih ni wakil wani. Baru dia jadi kurban. Jadi kita sekarang ni tak ambil tahu pun. Ya. Sembelih je. Aku nak masuk kurban. Buah nama aku sama kurban, aku buah nama. Lepas tu tak ambil tahu, pergi pun tak pergi. Tak ada wakil pun. Tak wakil pun. Jadi tak, dalam mazhab Syafi'i tak jadi. Mazhab Hanafi boleh lah. Mazhab Syafi'i kita dah niat satu, yang kedua kena sembelih. Kita tak sembelih sendiri, kita kena wakilkan kepada orang supaya dia sembelih. Itu cara dia lah. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan balik lagi selepas ini untuk mengupas dengan lebih banyak lagi tentang topik kita pada hari ini, iaitu ibadat korban ini. Jadi jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan segmen di iRadio OUM Merantasi Minda Anda. iRadio Merantasi Minda Anda. Pastinya masih lagi berterima kasih di sini untuk segmen khas kita sempena Hari Raya Haji yang akan datang lagi 2 hari lagi. Dan tadi telah pun kita berkongsi dengan anda semua berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan korban itu sendiri dan apakah hukum melakukan ibadat korban. Jadi sekarang ini ada lagi persoalan Ustaz ya, berkenaan dengan mungkin ada yang keliru antara korban dan juga akikah. Mungkin Ustaz boleh kongsikan ataupun terangkan dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini. Silakan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, korban dengan akikah ni satu segi sama. Segi yang kedua tak sama. Yang sama tu kita menyembelih binatang dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Akikah pun itu
kurban pun itu. Hukumnya sama, hukumnya sunat. Sunat tu akikah pun sunat buat, kurban pun sunat. Cuma atau melainkan kalau dia nazar. Tahu nazar tak? Dia apa tu berjanji, Berjanji kalau dia dengan Tuhan, dapat ni dia akan melakukan ni. Dia janji dengan Tuhan. Dia kata aku kalau anak aku lulus SPM dapat 8A, aku nak kurban. Jadi kurban tu jadi wajib. Jadi wajib. Mesti kena lakukan. Mesti kena lakukan. Kalau akikah juga, aku kalau dapat ni aku nak akikah anak aku ni. Wajib. Tapi akikah tu anak tu barulah kan. Baik, cuma beza dia segi hukum tu sama, sunat, asalnya sunat, melainkan dia nazar jadi wajib. Yang beza ni ialah kurban ni dia hanya kita kata tadi boleh dilakukan pada bulan-bulan tertentu, bulan tertentu ya. Bulan tertentu saja, itu bulan apa? Bulan Zulhijjah. Dan hari-hari tertentu, 4 hari saja. Setahun sekali saja, itulah masa kurban. Berbeza dengan akikah, dia boleh lakukan sepanjang tahun, tak kira bulan berapa pun. Itu beza yang ketara lah. Yang kedua kurban tu dilakukan oleh orang perseorangan. Akikah ni dilakukan oleh bapa kepada anak. Itu beza dia. Jadi ibu bapa yang dapat anak, sunat dia melakukan akikah kepada anak dia ni. Akikahkan. Kurban tak macam tu. Kurban tu atas diri seseorang. Individu lah, untuk kita sendiri. Jadi orang tak buat kurban untuk orang lain. Tapi masyarakat Melayu ni buat. Kurban untuk orang yang telah pun orang yang mati, meninggal pun kurban dibuat untuk kurban juga. Kurban untuk anak dia berumur 13 tahun nak buat kurban, umur 7 tahun nak buat kurban. Tak kena. Jadi macam mana Ustaz yang tu? Tak jadilah. Kurban tu dia jelah. Sebab kurban ni maksudnya siapa yang sanggup mengeluarkan duit atau membelanjakan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menyembelih kurban. Itu nama dia kurban. Kalau dia tak sanggup, dia tak kurban. Jadi bila kita dah cukup wang, ataupun aku tak cukup wang tapi kena buat kurban juga, nak buat macam mana? Dia kumpul nak kurban tahun depan, tahun ni dah kumpul dah 100 misalnya, 200 sampai tahun depan dah cukup boleh buat kurban. Itu namanya orang nak kurban. Jadi dia nak kurban ni dia kena betul-betul bersungguh-sungguh, niat dia betul, dia usaha mencari duit nak buat kurban, barulah nama dia kurban. Sebab nak dekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Dan sebelum mendatang dagingnya nak tukar ke wang, dapat pahala, dekat dengan Tuhan. Itu namanya kurban. Jadi kanak-kanak tu dia tak kurban sebab dia tak wajib, dia tak sunat pun sebab dia tak ada apa-apa lagi. Kita buat dekat dia bukan dia dapat pahala, kita dapat pahala, bukan dia. Jadi masyarakat kita sekarang ni dah banyak yang terlalu, dia buat kat orang mati, dia buat kat anak kecil. Anak kecil buat akikah. Orang yang nak mati itu orang tak buat kurban. Yang nak buat kurban boleh macam ni. Orang yang buat kurban tu, ini kurban aku, dia dapat pahala. Tapi dia niat pahala ni aku hadiahkan kepada bapa aku. Itu boleh lah. Bukan buat kurban buat nama bapa. Itu yang selalu sekarang ni. Sekarang ni banyak persoalan. Kalau kita lihat di surat-surat khabar, banyak ditanyakan nak lakukan ibadat kurban untuk mereka yang dah meninggal dunia. Satu lagi yang lebih hebat lagi, orang bagi lembu. Katalah orang persoalangan bagi lembu, nak ambil lembu 3 ekor buat kurban. Berebut pula orang nak buat nama. Katalah orang bagi 3 ekor, ni lembu ni buat nama aku nak 3 nama, aku, bini aku, ini anak aku. Untuk apa buat nama tu? Padahal lembu tu lembu orang tu dapat nama. Kita buat nama, tujuannya aku dapat pahala kurban. Yang kedua, nak jadikan tunggangan hari akhirat. Sebab ada hadis mengatakan hari akhirat tu binatang tu akan datang macam tu rupa dia, dan kita boleh tunggang dia nak berjalan kaki daripada padang mahsyar nak pergi ke syurga. Nak lintas sirat mustaqim tu gunakan kenderaan. Bukan membuat nama tu dapat kenderaan. Ini raja Allah Ta'ala. Siapa yang berkorban dia dapat. Jadi kalau kita tak buat nama saja, ramailah yang bernama sembahyang pun tak. Macam mana nak senang, tak boleh. Jadi sebenarnya korban tu setiap orang. Maknanya kita hidup ni kena niat, aku ada duit ni aku nak buat korban. Niat macam tu. Kalau niat macam tu, satu masa akan ada duit, akan ada.
Maksudnya rezeki Rezeki daripada tu. rezeki tu kita Kumpul-kumpul. kumpulkan sehingga Ah. cukup dan Ah. baru kita boleh melakukan Betul, ibadah. betul. Maksudnya Ah. daripada pengorbanan kita sendirilah, Pengorbanan, daripada menyimpan duit Ya, tu ya. untuk kita lakukan Dia korban. sanggup simpan, sanggup asingkan sikit nak kumpul cukup 12 bulan. Tahun depan nak buat kurban. Itu nama dia kurban. Habis ada orang tanya saya lah, habis Ustaz, isteri saya tak kerja, dia mana ada duit nak buat kurban, dia tak ada kurban lah. Macam tu ke? Yalah, tak ada kurban. Habis macam nak buat kesian, dia tak ada kurban. Kamu sedekahlah duit kat dia. Apa yang susah sangatnya ya? Jangan kamu bubuh nama isteri dekat pergi kat jatuh kawasan masjid, bubuh nama bini saya lah, nama sekian kurban, duit saya bayar. Tak jadi kurban dia. Sebab dia tak tahu pun. Bagi duit ke dia nak buat kurban, bagi nah 300, 400. Dia nak buat kurban kan, nak beli apa ke? Masa tu dia pegang duit buat terasa. 300 ni buat kurban kan, nak beli apa-apa ke? Jadi bila nak beli apa-apa, tak adalah kurban. Jadi orang yang nak buat kurban dapat duit, alhamdulillah aku dapat duit, aku boleh gunakan duit ni nak buat kurban. Jadi suami dah sedekah duit, suami dapat pahala. Isteri dah terima duit tu, dia pula nak buat pahala, dia nak duit ni aku dah ada duit, aku nak buat kurban. Macam tu cara dia. Itu caranya. Bukan, jadinya tak ada alasan lah. tak ada Sama alasan. ada bekerja ke tak bekerja Tak ke. ada alasan, tak ada Tak ada alasan. alasan lah untuk tidak Yang melakukan. salah ni suami pergi jumpa jalan kuasa, bubuh nama bini aku, bubuh nama. Bini tak tahu pun, bini tak keluar duit pun. Jadi tak ada lah kurban, dia yang kurban, isteri tak kurban. Bagi duit dulu, bagi dia rasa pegang duit kurban ni. Sebab kau dapat duit, dia tak tentu nak buat kurban ni. Ada banyak benda lain pula Ada nak macam beli lain, duit lagi. macam-macam nak beli. Itu tujuannya. Okey Ustaz, kita beristirahat seketika dan kita akan balik selepas ini untuk melihat pula hikmah dan fadilat daripada kita melakukan korban ni. Banyak ni yang boleh dikongsi bersama dengan pendengar semua di luar sana. InsyaAllah. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana, kerana terus setia mendengarkan segmen ini hanya di Air Radio OUM Mentasi Minda Anda. Kerana setia mendengarkan kami di sini sehingga jam 11 pagi nanti. Okey, dan pastinya anda bersama dengan Fatin dan juga Profesor Mahadar Dr. Muhammad Yusof Ahmad dimelandikan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan untuk berkongsi dengan anda berkenaan dengan korban. Al-maklumlah kita 2 hari lagi Ustaz ya, kita nak sambut Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Haji. Ada banyak nama ni Ustaz. Hari Raya Kurban. Okey, mungkin Ustaz boleh ada satu sikit yang ingin Fatin tanyakan pada Ustaz berkenaan dengan tadi kita dah bincangkan ada individu yang nak melakukan korban untuk orang yang meninggal dunia, untuk mungkin untuk mewakilkan ini isteri saya punya bahagian. Jadi bagaimana dengan institusi ataupun badan-badan yang mendermakan ataupun yang memberikan yang melumbu kepada surau ataupun masjid untuk mewakili organisasi mereka, bagaimana? Baik, itu pun sama jugalah. Kalau apa nama, kalau institusi itu hadiah lembu dekat orang kampung nak jadikan dia sebagai korban, yang berkorban tu institusi tu. Tapi institusi dia bukan ada pahala apa dia ke institusi. Dia bukannya orang mewakili seorang. Jadi tak timbul, tidak ada apa nama istilah dalam Islam ni kurban tu dibuat oleh institusi. Dan orang kampung tu pun dia kurban, dia sembelih makan saja. Dia tak dapat pahala sebagai kurban. Takkan dia nak ambil tu yang orang buat bernama tu. Ni lembu nama tu nama aku nama ni. Mudah-mudah nama warna-warni. Allah Taala tak tengok nama tu. Allah tengok siapa yang mengeluarkan belanja, siapa yang memberi ilmu tu. Jadi institusi tu dia satu badan bagi, bukan satu orang. Jadi semua tu tak kena, tidak tepat dalam istilah kurban. Kurban mesti individu yang sanggup mengeluarkan wang, sebab tujuannya nak dapat pahala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah diri. tadi. Kalau institusi buat, dia akan dapat pahala, dia nak nama. Betul. Hantar berpuluh-puluh ekor kadang-kadang Berpuluh ekor tu satu masjid. Masuk Dia nak potong. Betul rabah pula. Jadi nak nama lah, bukan dapat pahala, tak ada. Okey, dan kita pergi sekarang pada hikmah dan juga fadilat kita melakukan ibadat korban. Oh ya. Sebenarnya banyak hikmahnya kita melakukan korban ni. Hikmah ni maksudnya fadilat lah. Ya.
Antaranya menghidupkan sunnah. Jadi sunnah Nabi Allah Ibrahim, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dia miskin tetapi dia ada juga masanya dia ada kambing dia sembelih. Sebab apa? Kewajipan dia. Wah sedekah kat dia punya dia sembelih lah. Jadi macam itulah juga. Seorang suami sedekahkan duit kepada isterinya, isteri jadikan kurban. Jadi kita hidupkan sunnah. Orang menghidupkan sunnah ni besar pahalanya ya. Kita kurban tu bukan kerana nak beritahu ke orang, kerana Nabi buat aku nak buat. Tu buat pahala yang dapat banyak. Yang keduanya mendidik jiwa kita dididikkan supaya jadi takwa. Takwa maknanya kita cinta ke Allah Ta'ala, dan dengan melakukan korban tu mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah pandang kita ni, tengok hamba aku ni dia sanggup belanja duit dia untuk nak berkorban. Jadi nama dia tersenarai di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang pemurah, orang yang baik. Itu kita hendak tu. Nama kita baik di sisi Allah, bukan di sisi masyarakat. Kalau kita hendak, kita tiap-tiap tahu. Saya ni tiap-tiap tahu korban tu tak? Tiap-tiap tahu korban ni. Pergi pula bagi tahu. Beritahu kurban di mana? Easy kurban, pergi di mana no? Kan? Kalau kita buat tiap-tiap tahun tak payah cerita dekat orang. Kalau cerita pun cerita nak ajar orang tak apa, bukan cerita tunjuk kata aku tiap-tiap tahun buat kurban. Itu dah masuk kepada menunjuk-nunjuk Ustaz. Menunjuk riak. Sebenarnya dia ni mampu ni. Setiap tahun kan. Bila kita buat kurban dengan tujuan nak tunjuk menunjuk kat orang, dia dah lain dah. Tak dapat pahalanya, tak dapat pahala sebab apa? Sebab niat dia dah niat. lain. Dia bukan nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tapi dia nak orang puji dia. Puji dia, jadi riak. Tak dapat pahala apa ya. Sebab tu kita buat kurban pun jangan cerita-cerita sangat, buat ya. Diam dia Ustaz. Diam, sebab apa? Nanti bila orang puji kita pun aku lah buat kurban, habislah pahala kita. Pahala kurban tu batal. Sebab dia buat kurban bukan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tapi kerana orang nak puji. Nak pujian daripada orang lain. Besok hari kiamat, sampai dia kiamat bercakap, ya Allah, mana pahala kurban aku kurban tiap tahun. Allah kata kamu kurban bukan untuk aku, untuk dipuji. Mintalah pahala kepada orang yang nak dipuji tu. Dulu di dunia mereka dah puji, minta mereka apa? Bagilah. Lepas tu kita nak buat ibadat, bukan kurban saja, semua ibadat kita nak buat mesti kena ikhlas. Seterusnya mengikis sifat tamak. Jadi manusia ni memanglah dia rasa tamak nak keluarkan, nak keluar duit tu rasa kedekut pun ada juga Ustaz. Kedekut lah. Tamak dengan kedekut lebih kurang lah. Jadi yang lain dia tak kedekut. Dia beli tu beli ni beratus-ratus ribu tak kedekut. Keduniaan tak kedekut. Tapi bila nak buat kebajikan dia kedekut. Tu maknanya ada tak kena dalam hati dia. Sebab kebersihan hati tu belum cukup lagi. Sebab tu dia tak berasa nak buat kebajikan. Tapi dia buat yang lain. Yang lain dia boleh belanja lebih daripada tu. Seronok pula. Tapi untuk nak masuk satu bahagian kurban, bukan nak beli sekor lembu, satu bahagiannya 370. Yang lain kita beli harga 45,000 tak apa. Tapi 370 ni atau 400 rasa punyalah berat nak keluar tu. Itu mana ada tak kenal kat mana-mana lah. Jadi bila kita keluar tu, sekali kita keluar, hilang sifat tamak tu. Rupanya sekali kita masuk kurban, tahun depan kita akan rasa nak buat lagi. Sebab bila kita buat kebajikan dengan ikhlas, Allah bagikan satu perasaan hati kita tambah ikhlas. Kalau macam ni aku nak buat lagi tahun depan ni. Tahun ni aku nak buat ke Kamboja, aku nak pergi tamak lah. Sebab sana orang miskin. Baru terasa. Macam korban contohnya kita buat untuk Kamboja, Palestin tu, maksudnya korban tu duit tu dibawa ke sana lah. Kita bagi duit kata 360, 350, 250. Duit tu dikumpul, tapi dah kontak dengan orang sana ni. Kita pun ada bagi kita punya projek yang kita ada rombongan pergi. Ya. Pergi ke sana, dah kontak sana dah. Katalah kita akan nak buat, kata kita satu syarikat. Syarikat kita nama lah apa Patrina and Company kan. Jadi kami nak 5 ekor. Untuk dikorbankan. Buat korban di sana. Di sana pun ada tempat ni, masjid ni, kampung Melayu lah. Kampung Cempah namanya, kampung Melayu Cempah. Kita boleh pilih dah tu kampung Melayu Cempah 1. Kan? Kami nak 5 ekor. Orang sana urus lah 5 ekor. Jadi kita pergi bawa duit ataupun kita hantar duit tak lah. Ini duit untuk mereka beli lembu tu. Sana. Kita pergi sembelih aja. Sembelih kita pergi. Ini lembu 5 ekor kami dah siap dah. Kita pergi sembelih lah. Jadi lembu ni sebenarnya nama dia.
7 orang. Lembu ni dah senarai sama 7 orang. Yang kita bagi ni. Yang kita akad di sini. Kita akad kat wakil. Wakil yang akan uruskan. Kita akad sini kat wakil dia. Wakil kita sini pergi sana. Dia pergi sana, dia akan sembelih sebagai wakil kita. Itu nama dia kurban lah. Jadi kita tak kurban sini, kita kurban sana. Sebab sana setahun sekali pun nak makan daging ceritanya lah. Ya, susah. Jadi tak ada masalah kita nak lakukan korban di Tak nak di mana-mana boleh. Boleh. Terutama daripada negara yang memerlukan ataupun orang-orang yang memerlukan, yang miskin. Jadi kita tak sebelah sini, tapi sebelah sana. Boleh, duit tu dia akan korban juga. Kemudian ada lagi. Menghemburkan sifat tamak, jadi menghapuskan dosa dan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi bila kita selalu belanja tu, hilanglah sifat tamak, kita akan bertukar jadi sifat pemurah. Sikit-sikit kita nak bantu, sikit-sikit nak bantu. Sebab apa? Kita dah rasa. Dan selain daripada tu, kita boleh menghapuskan dosa. Sebab Islam ni, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Kita buat satu kebajikan, pahala kebajikan tu memadamkan kejahatan. Itu spesialnya Islam ni. Kita buat satu kebajikan, pahalanya tu akan memadamkan kejahatan yang pernah kita lakukan. Tapi dengan syarat kejahatan yang kecil lah. Yang besar tak boleh. Ya. Kalau kita hutang orang tak bayar, bersedekah saja tak padam. Kena bayar balik hutang tu ya. Kalau kita hutang tak sembayang, 5 tahun tak sembayang, kita belanja sedekah 5,000 kat orang, tak boleh. Kena bayar dulu. Ini dosanya kecil-kecil, terlambat solat, keluar waktu baru nak solat. Pergi qada pula. Pergi qada. Tak apalah, lepas tu kita sedekah ni dia akan padam dosa tu. Itu namanya menghapuskan dosa. Dan kita akan mendapat keredaan Allah Ta'ala. Jadi Allah redha, mana Allah sayang dekat kita, Allah akan tunjukkan jalan yang baik. Kalau tidak, kita tak nampak jalan yang baik. Yang seterusnya, kita melakukan korban ni menjalinkan hubungan kasih sayang sesama kita. Maksudnya bila dapat ramai kita kumpul untuk potong lembu, daging dan sebagainya. Banyak dia punya tu kan. Yang tadi satu pupuk kan. Kita sekampung ni kita pakat ramai-ramai datang sini. Jadi memupuk semangat kerjasama sama lain. Macam tempat saya semalam kita mesyuarat ya. Jadi korban ni semua kita aturkan bagi orang-orang muda buat. Jadi orang-orang tua ni jadi supervisor je. Kita tengok je, okey, pegang sini, buat sini, semua dia buat. Dia kita terus sembelih, lepas sembelih tu dia potong-potong, uruskan semuanya, timbang, basuh bungkus, pergi hantar. Semua kita atur orang muda. Sebab apa? Memberi pendedahan pada mereka. Kalau tak buat macam tu, dia pun jauh dari masjid. Dia jarang dia pergi datang masjid. Tak datang. Kita buat macam tu, kita panggil dia mesyuarat, dia bawa seronok. Tunjuk dia buat kerja sama-sama. Maksudnya melibatkan bukan golongan mungkin orang kata golongan dewasa yang macam dah berumur, tapi golongan muda pun diajak bersama. Kalau kita tak ajar dia, besok kita mati dia tak tahu. Kita ni sifat manusia ni yang pertama dia mati. Tak mau mati pun mati, takut mati pun mati. Mati juga. Cuma ada yang mati muda, ada yang mati tua. Tapi biasanya bila dah tua tu dia akan mati di mana pun. Jadi sekarang ni kita jadi orang tua, apa hal di bawah ni? Jadi kita perlu mendidik mereka daripada awal lagi. Beri pengalaman kepada dia. Jadi dia boleh buat gini. Sekarang ni kita jadi supervisor, tengok aja. Dulu kita kelang kabut, sekarang kita tengok saja. Jadi kita melatih. Dalam masa inilah kita menjalin hubungan. Kasih sayang. Boleh melawak, boleh bercakap, makan sama-sama. Mungkin dulu mula-mula segan Ustaz. Takut je kan. Tengok orang masjid ni, orang seorang ni semua tua-tua ni semua nampak ni apa ni dah kita semua orang baik. Datang. Kita jemput datang, kita minum, kita makan sama-sama, itu kita kerja sama-sama. Begitulah. Maknanya itu mengatakan menjalin kasih sayang, itu baru buat kerja. Apa hal kita pergi hantar pula? Pergi hantar orang ni assalamualaikum, banyak bagi nak sedekah lagi apa dengan kurban. Oh baiknya. Kita berkenalan baru kita boleh kenal satu taman kita tu. Kalau tak mungkin ni keluar kerja balik kerja kat rumah kita, tak kenal jiran. Kadang-kadang sebelah rumah pun tak kenal. Sombong. Kita balik kerja dia tutup pintu. Kita keluar kerja pun dia tutup pintu. Kita tutup pintu dia balik kerja. Nak jumpa macam mana? Ya. Jadi inilah masalahnya. Pagi-pagi kita semua pergi ke masjid atau ke surau sembahyang.
lepas sembahyang kita semua jabat tangan. Jabat tangan semua. Taqabbalallah, taqabbalallah, taqabbalallah. Tak nampak ni duk jalan mana? Saya lorong sekat-sekat. Oh, lama kah? 2 tahun tak nampak pun. Baru first time nampak ni. Nampak baru 2 tahun. Ini maknanya kita dah menjalin. Kita sembahyang pagi tu, Datuk salam-salam. Kenalan. Lepas tu kita lepas sembahyang ni datanglah kita sama-sama bawa korban. Datang apa. Nak balik, habis sungguh. Dapat lagi. Ini namanya kita menjalin kasih sayang, perhubungan. Itu namanya korban. Kalau tak ada korban tu tak pernah jumpa pun, ya. Satu lagi, akan memperolehi kenderaan atau tunggangan di hari akhirat. Ini berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkorban itu besok nak berjalan daripada padang mahsyar pergi ke syurga dia tu, dia ada tunggangan. Jadi jangan harap korban saja naik tunggang tu. Kalau tak sembahyang tak boleh juga. Tengah orang tu confident. Tahu tiap tahun buat korban tapi solat tak pernah. Solat tak pernah. Macam mana? Tak jadi kenderaan yang tu, tak jadi. Dia jalan tak boleh. Ya. Sebab nak berjalan di atas titik Siratul Mustaqim ni, dia ada yang berjalan dia cepatnya macam kilat. Cup. Ada Nabi Rasul kilat. Ada yang macam kuda. Di bawah tu neraka. Dia menyala tu. Panasnya berapa ribu tahun punya jarak pun dia panas lagi. Lalu kat atas tu, lalunya ada yang lari, ada yang berjalan, ada yang mengesot. Bayangkan di bawah tu panas, kita nak kesot berapa lama nak lepas. Jadi kalau ada tunggangan ni cepatlah. Cepat. Tapi jangan buat korban saja. Sembahyang kena buat, puasa kena buat. Kalau korban saja yang lain tak buat, ataupun sebalik tu yang lain buat benda yang lain pula, benda yang berdosa, maka korban yang kita buat setiap tahun tu tidak memberi apa-apa kesan. Sebab Islam ni terdiri di atas lima prinsip, kan? Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Kurban tak masuk prinsip ni. Kurban ni tambah. Sekarang prinsip tak ada, tambah macam mana? Macam kita nak buat rumah, tiang tak beli, ya, rasuk tak beli, alang tak beli, tiba-tiba beli tikap cermin, beli bumbu yang mahal, nak bubuh macam mana? Kan? Jadi dia kan ada prinsip dulu. Basic tu kena ada dulu. Jadi solat tu kena ada dulu. Barulah kita korban tu elok. Kalau kita tak ada solat tiba-tiba korban tu tak menulung apa-apa akhirat. Sebab tiang dia tak ada. Nak diri rumah tak boleh, tak ada tiang. Itulah pentingnya solat tapi korban, ya. Walau bagaimanapun kita sebagai orang Islam dah, kita jadi orang baik, kita dah sembahyang, kita dah puasa. Sekarang kita buat yang sunat pula. Sunatnya korban ni setahun sekali. Kalau tak ada duit, kalau kita nak buat korban, kita simpan 200 sebulan, 100 sebulan, pasti boleh buat. Dapat mencapai lah target dia tu. Capai. Dapatlah satu bahagian dulu, kan. Dapat. Tapi kalau tak teringin nak buat, banyak mana duit pun tak cukup. Sampai masa nak buat, tak ada duit. Tak ada buat lah, tahun depan lah. Tak ada duit. Tahun depan. Tapi kalau nak buat, dah simpan azam. Kita pun di sini kan, di kita ni apa, ada juga orang yang buat macam tu. Sekarang dah potong gaji dah untuk kurban. Bukan dah potong banyak-banyak, RM50, RM100 cukup lah. 20 bulan. Jadi supaya kita tak lupa. Jadi maknanya ibadat ni sunat, tapi kita nak buat, kita boleh rancang. Sunat ni sunat muakkad. Muakkad tu maknanya dituntutlah. Berbeza dengan kalau kita ada nazar, tak boleh lah. Kalau nazar jadi wajib. Ya. Okey Ustaz, itu saja masa yang kita ada untuk hari ini. Tepat je masa, dah pukul 11 dah pun. Ya, pukul 11 dah. Okey Ustaz, terima kasih banyak pada Ustaz sama-sama ke Kontian Radio untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan korban pada hari ini. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana, kena terus setia mendengarkan iRadio UMM Rentas Minat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.